Okey, untuk bab yang ketujuh, kita hari ni ulang kaji sajalah. Sebab tu saya kata pada awak tadi, as long as awak ada buku Science Process Skill, sebab saya nak rekod benda ni dan nak masukkan dalam YouTube juga. Tapi kita akan pergi dengan laju lah. So, kita tengok hari tu, apa yang awal-awal awak dah study tentang bab yang ketujuh ni. Mana saya punya cursor? Ini cursor saya. Saya gunakan point. So yang first kali awak kena tahu apakah yang dimaksudkan dengan ni, kenapa tak boleh nak tulis. Apakah yang dimaksudkan dengan tenaga dan juga jenis tenaga. So first thing yang awak mesti ambil tahu adalah maksud tenaga itu sendiri. Kalau kita tengok awal-awal dulu, ingat lagi tak apa maksud tenaga? Ingat lagi tak? Hello? Ingat lagi tak apa maksud tenaga? Maksud dia, kalau awak lah tadi kata ni kan, nak makan kan, so that kalau kita bulan puasa kita bagi tahu, cikgu kata okey nak kena buat ni, kena buat ni, kena buat ni. So dia cakap, cikgu tak tenaga lah cikgu. So awak salahkan puasa tu tadi dengan awak tak boleh nak melakukan satu kerja. So kalau kita tengok maksud tenaga adalah kebolehan untuk melakukan satu kerja lah. And then kita ada jenis-jenis tenaga ni. So awak boleh tengok lah semula kita ada tenaga kinetik, kita ada tenaga kimia. So that apa-apa semua kita akan tengok. And then dalam bab tenaga ni kita ada satu benda iaitu kita kata tenaga tidak boleh dihapuskan, tidak boleh dimusnahkan, tapi sebenarnya dia akan berubah pada satu bentuk tenaga ke bentuk tenaga yang lain. Itu kita bagi tahu sebagai prinsip keabadian tenaga lah. Itu prinsip keabadian tenaga yang dinyatakan. So that katakan kalau adanya dekat satu tempat yang tinggi, satu tempat yang tinggi ni tadi, bola ni tadi kita bagi tahu bila berkaitan dengan satu ketinggian, so bermaksud MGH, formula dia. So bermaksud bola ni dia ada satu tenaga potential energy, ataupun kita bagi tahu dalam bahasa Melayu dia keupayaan graviti. And then kita sentuh sikit saja dan dia akan bergerak dengan satu kelajuan. Itu kita bagi tahu bila pergerakan kita bagi tahu sebagai satu tenaga kinetik. And then selepas itu kita ada elektrostatik pula. So that elektrostatik awak tahulah. Kita ada dua jenis charge iaitu positif dan negatif. So that positif dan juga negatif. Jadi kalau ada sama charge, apa yang akan berlaku? Kalau ada beza charge, apa yang akan berlaku? So ni adalah konsep-konsep dia yang awak kena tahu. So ingat kita ni, apa yang sama akan menolak dan apa yang berbeza dia akan tertarik. So that kalau positif jumpa negatif, bermaksud dia akan tertarik lah. So that kalau negatif jumpa negatif ataupun positif jumpa positif, dia akan menolak. And then kita tengok fenomena elektrostatik. Walaupun dalam buku awak mungkin dia tak nyatakan secara serius berkenaan dengan satu information yang dekat petropam tu. So that saya sangat-sangat tekankan yang berkaitan dengan petropam tu tadi. Sebab di petropam lah banyaknya kemalangan yang berlaku sekiranya charge elektrostatik itu tidak dinyahkan dulu. So cara nak nyahkan, awak peganglah bahagian kereta tu sebelum nak isi minyak tu. Sebab kita tahu bila beza charge tu, apa yang boleh jadi adalah dia akan tertarik antara satu sama yang lain. So itu adalah sangat bahayalah. Jadi untuk awak lengkapkan buku Science Process Skill awak, saya pun dah tunjuk dekat sini. Nanti dalam YouTube tu awak boleh pause lah. Sebab benda ni kita dah selesai hari tu. So ni tengoklah jenis-jenis charge, so that apa yang berlaku. So kita bagi tahu dekat situ, dia berlakunya lompatan charge ataupun perpindahan elektron tu tadi.
Dan yang pindah mestilah elektron. Kenapa elektron yang pindah? Kerana elektron sifat dia sangat ringan. That's why dia boleh dipindahkan. Kalau kita ada ada apa ada satu benda yang kecil dengan satu benda yang besar. So that awak akan pindahkan benda yang kecil tu lah. Benda yang besar contoh dia macam rumah. Kita tak boleh nak pindahkan. Okay. Tapi kalau setakat basikal tu kita boleh pindahkan lah. Okay. Alright. And then, apakah kegunaan elektroskop? Elektroskop yang kita gunakan dalam ni lah. Okay. So that bila kita dah gosok, kemudian kita dekatkan dekat sini, and then elektrostatik dia akan berpindah ke sini. So, charge yang sama, dia akan melompat and then dia akan terus mengalir. Sebab benda ni adalah road. Jadi, bila road tu tadi, dia boleh mengalirkan lah. Okay. And then dapat dekat sini, dengan sini adalah charge yang sama. So that bila charge yang sama, dia akan menolak. Dia memang tak akan tertarik. Untuk elektroskop memang tak akan tertarik. Okay. So elektroskop kita boleh kesan charge elektrostatik lah. Okay. Ni semua pun dah buat, dah tengok hari tu apa semua. Saya rasa tak ada masalah. Cumanya yang ni slow-slow lah. Hopefully awak boleh dapat jawapan dia nanti. Okay. Nyatakan ciri-ciri charge elektrostatik. Tadi kita dah discuss, iaitu menolak dan juga menarik. Tapi mesti tengok kepada dia punya jenis charge lah. Okay. Kalau yang sama, menolak. Kalau yang beza, dia tarik. So, antara yang dalam kehidupan harian kita tengok dekat sini lah. Okay. Fenomena yang berlaku adalah ketika menyikat rambut pada hari yang panas. Okay. Dengan make sure rambut kita tu tadi mestilah kering. Okay. Kalau rambut basah tu tadi susah juga nak nampak sebab dia berat kan. Okay. Ini setrika kain nilon tu tadi. Okay. So, charge elektrostatik dapat dihasilkan hanya apabila satu objek tu tadi bergeseran. That's why kalau kereta awak nak isi minyak, dia dah lama berjalan tu tadi, so dia ada charge elektrostatik dekat situ. Berbeza dengan kita punya badan yang duduk dalam kereta tu tadi. So, ketika nak isi minyak, mesti pegang lah. So, awak dah samakan dia punya charge elektrostatik badan dan juga kereta, baru tiada lompatan charge tu tadi. Okay. Dan kita boleh isi minyak dengan selamat. Okay. So, ni pun ni perkataan yang panjang. Okay. Ini adalah fenomena dalam kehidupan seharian kita lah. So, ini pun hari tu dah bercakap juga. Okay. Dia fenomena je benda yang sama. Okay. So, kita bagi tahu adanya geseran antara udara. Kemudiannya, charge negatif bergerak lebih dekat dengan awan yang lain. Okay. That's why kita akan tengok kilat tu akan sambar sesama sendiri. Okay. Ataupun dia akan sambar ke bawah. Sebab dia ni tadi, dia akan tertarik kepada yang berbeza charge dengan dia. Kalau yang dah sama charge tu, dia dah tak tertarik kat situ lah. Okay. Kemudiannya, dia tengok perbezaan dia antara dia, awan tu tadi, dengan apa yang berada di bumi. So that dia akan pergi ke arah bumi. Tapi bila nak pergi, dia nak melompatan. Macam saya cakap hari tu. Kalau kita nak melompat yang longkang, kita akan lompat yang kecil lah. Okay. Kalau longkang tu tadi terlalu besar, kita tak akan lompat kat situ. Sebab kita rasa macam tak selamat, tak akan sampai. Buat apa nak melompat kan? Membazir. Okay. Naya je kat badan kita. So that kita akan melompat yang paling dekat. That's why lah, kalau bangunan-bangunan pencakar langit yang tinggi ni tadi, okay, dulu bangunan tu selalu rosak, tapi kemudian jurutera dia ilhamkan kita buat konduktor elektrik ni tadi. Okay, konduktor kilat. So, bila kena kilat, dia akan terus dibumikan. Okay. Konduktor kilat dipasang dekat puncak tu tadi, dia akan terus dibumikan sampai ke dalam tanah. Okay. And then dia akan hasilkan benda yang baik lah kepada tanah tu tadi. Nanti awak akan belajar untuk next topic form 3. Okay. And then kita ada dekat sini pula berkaitan dengan lori tangki. Okay. So that lori tangki dalam ni kita tengok ada banyak bahan bakar. Dan dekat sini pun dia ada flammable dekat sini. So that's why lah dia perlu adanya benda ni, rantai ni. So that rantai ni akan mengalirkan charge yang ke jalan. Okay. So that dia akan alirkan charge elektrostatik tu ke jalan. So ni awak tengok lah. Okay. Nanti awak pause untuk awak isi dalam buku sense process skill awak. Okay. Penjana Van der Graaf sama. Dalam ni kita ada dia punya macam getah tu tadi. So that kita akan bergeser.
dan akan menghasilkan cas-cas yang banyak dekat sini lah. Okay, negatif ataupun positif. Okay. So bila dah ada benda tu, and then kita pula alihkan ke galvanometer, dan kita akan tengok galvanometer tu akan terpesong. Okay. So that elektron akan mengalir macam tu lah. Okay, elektron akan mengalir. So that bila elektron mengalir, adanya arus, so that galvanometer dia akan terpesong. Ni nanti form 4, form 5 dia agak hati-hatilah sebab awak kena tahu kenapa galvanometer terpesong ke arah situ. Okay. Sebab ini elektron. Bila elektron, arah pergerakan dia mestilah berbeza dengan arus. Ya. So ni kita kata ni elektron yang berpindah ni. Jadi kalau elektron ke arah sini, saya conteng saya tukarkan color dia dulu. Okay. So kita kata dekat sini elektron mengalir arah sini. Okay. Ini elektron. Okay. Tetapi arus arah pergerakan dia mestilah berbeza dengan arah elektron. So that arus dia mengalir ke sana. Bermaksud arus lebih kurang macam tu lah. Sebab dia berbeza pergerakan dia. So untuk tapi ini bukan syllabus awak yang ni tau. Ini nanti awak akan belajar dalam next topic lah. Okay. Semuanya bila galvanometer dia akan terpesong. Ni kalau awak tengok ke arah sini. Okay. Galvanometer akan terpesong dekat mana arus itu tadi masuk. So that dekat sini kita bagi tahu macam ni arus daripada sini lah ke sini. So that bila arus masuk dekat sini, okay, that's why dia akan terpesong ke arah situ. Itu info tambahan sikit lah. Okay. So spera logam tu apa yang akan terhasil adalah satu bunga api. Kemudiannya, kenapa bunga api itu terhasil? Kerana adanya pemindahan cas. Okay. Dan kita tengok jarum galvanometer terpesong lah. Bila terpesong bermaksud adanya arus elektrik. Okay. Terpesong dia boleh jadi mana-mana arah. Arah tu menunjukkan daripada mana arus tu datang. Tu saja. Okay. Tapi dalam awak punya syllabus dia tak akan tanyalah kenapa arah sini, kenapa arah sini. Itu tak adalah. So jangan risau. Okay. Apakah fungsi Van de Graaff? Untuk menghasilkan cas elektrik. Sebab tadi kita bagi tahu bila kita switch on, so apa yang berlaku? Dia akan bergeser. Okay. Dalam dia tu ada macam belting dalam kereta tu. And then, bagaimana cas dihasilkan? Geseran antara tali sawat dengan roda, belting tadi lah. Okay. Apa yang terhasil bila pengaliran cas elektrik melalui dawai elektrik dalam aktiviti? So, bila cas elektrik terhasil, okay, maksud arus pun akan ada wujud. That's why kalau kita lukis dalam lita, dia akan jadi macam ni. Okay. Okay, dia akan jadi macam ni. So, bersambung. So, nombor 1, awak kena tahu yang mana positif, yang mana negatif. Okay, bila labelkan positif dan negatif tu, dia akan mudah sikit lah. Okay, so, yang pendek mesti negatif, yang panjang mesti positif. So, elektron akan mengalir ke sini. Okay, itu adalah elektron yang mengalir. Sebab elektron daripada negatif tu tadi. Okay. Elektron mengalir ke situ. Tetapi kalau kita kata arus, okay, kalau kita kata arus saya gunakan warna, saya nak gunakan warna apa? Warna hijau lah. So arus dia akan mengalir ke sini. Okay, itu arus. Jadi biasanya kalau kita ada emitter ke apa semua, dia akan terpesong macam tu. Okay. Ni kena biasakan sebab nanti bila naik form nanti benda-benda ni penting tapi dia macam tak tekankan sangat. Tu saya risau juga nanti dia buat anggapan okay, form tu sepatutnya dah belajar benda ni. Cikgu form tu awak tak mengajar ke? Nanti dia akan beritahu macam tu. Okay. Kalau saya mengajar awak lagi okey lah, tak ada masalah. And then pengukuran arus elektrik dan juga voltan. So, pengukuran alat-alat pengukuran yang awak kena tahu adalah emitter untuk ukur arus dan juga voltmeter untuk ukur voltan. Cara sambungan yang ni, arus sambungan emitter mesti bersiri. Okay.
So that mesti secara bersiri, dan kalau voltmeter mesti secara selari. So dalam pasang dalam makmal macam ni lah. Okay. Dia mesti dekat sini awak pasang mentol, last sekali baru awak pasang voltmeter ni tadi, awak loopingkan dia dekat sini. Okay. So dia akan kongsi benda ni lah. Ni dawai ni sambung kat sini. Lepas tu nanti ada lagi dawai clipper crocodile tu tadi, sambung dekat situ. Okay. Ini baru pada switch. So voltmeter letak yang akhir sekali. Ni sama juga. Okay. Mula-mula sel kering ni dia terus direct dengan mentol. Tapi lepas tu kita kita nak ukur arus lah berapa. So awak tanggalkan tu tadi, yang wire yang ni awak sambungkan ke situ, and then wire yang daripada mentol ni tadi ambil lagi satu lah mentol, sebab tadi awak direct terus wire daripada yang ni awak terus ke mentol. Okay. Tapi sekarang awak kena ada satu lagi wire tambahan untuk pasangkan ke sini juga. Tapi positif dengan negatif kena beware. Okay. Dalam kehidupan harian kita lah, contoh awak nak jumping bateri kereta dan sebagainya. Okay. Tengok sini, negatif kena sambung dekat negatif. Okay. Negatif kena sambung dekat negatif. Jangan negatif awak pergi sambung dekat positif, and then nanti okay. Alat tu tadi akan problem. Okay. So dia hati-hati. Mentol tak ada masalah lah sebab dia tak ada positif negatif. Tetapi untuk sumber, untuk bateri dengan untuk alat pengukuran, dia ada positif dan negatif dia. So biasa positif kita beritahu yang warna merah lah, yang negatif yang warna hitam. Okay, dia ada color, dan kat situ pun dia akan ada label juga. Okay, samalah yang sini. Yang ni positif. Okay, awak tengok sini positif, dia akan sambung dengan positif juga. Okay, so that yang ni negatif, dia akan sambung dengan negatif juga. Benda ni kena ingat. Okay. Terutamanya bila nak jumping kereta. Negatif sambungkan dengan negatif. Positif sambungkan dengan positif. Takut problem besar nanti berlaku. Okay. So ni terus bagi bacaan sajalah. Ni tak ada apa-apa sangat. 0.5 ampere and then 1.5 volt. Okay. So pada terminal sel kering mana terminal positif ammeter atau voltmeter disambungkan? Ni tadi saya dah bagi tahu, mesti pada terminal positif. Okay, positif sambung dengan positif. So fungsi ammeter untuk ukur arus, okay, dan fungsi voltmeter untuk ukur voltan. Yang ni kita belum ada R saja sebab kita nanti ada hukum ohm. Alright. So unit dia pun kita dah tahu. So kita abaikan. Okay. Ini adalah dalam lukisan yang biasa yang kita gunakan, iaitu ni kita letakkan secara sesiri. Okay. Dan ini kita letakkan secara selari, iaitu parallel tu tadilah. That's why ni ada satu track. Okay. Bawah je ada satu track kan, selari tu. Okay. Cuma pasang dalam makmal macam tadi, gambar rajah je. Okay. Dekat sini pun dia tak ada lah nak label positif ke negatif, tapi hati-hati memang kena buat macam tu. Okay. Positif sambungkan dengan positif. Okay. Negatif sambungkan dengan negatif. So ni kalau diminta awak label positif dan negatif, yang ni bolehlah letak positif, yang ni letak negatif. Yang ni bolehlah letak positif dekat sini. Okay. Yang sini letak negatif. Sebab nanti yang negatif ni tadi, kita anggapan dia sambung dengan negatif juga. Sini negatif, ni positif. Alright, next. Okay, ni hati-hati benda ni nampak macam tak penting, padahal penting sangat untuk aplikasi dalam kehidupan seharian. Okay. Kemudiannya, benda ni pun tak ada apa-apa sangat. Okay. Apa maksud voltan, apa maksud arus elektrik. So bawah tu dia dah ceritakan lah. Okay. And then ni benda yang baru, iaitu rintangan. Apakah rintangan? Rintangan adalah satu sifat bahan yang menentang pengaliran cas elektrik ataupun elektron. Maksud dia susahkan kita lah. Kalau kita maksud dia nak jalan masuk, tiba-tiba pula ada pagar. Pagar itu adalah rintangan kita. Ataupun kalau tak ada halangan langsung, kau pergi kedai kejap. Kedai bapak jauhnya 10 km kan. Motor tak ada, basikal tak ada. Takkan awak nak berlari macam tu lah marathon. Itulah rintangan dia. Okay. Sebab itu, kalau satu peralatan, perkakasan, awak nak jimatkan penggunaan tenaga. Contoh awak ada power bank. Saya dah beritahu sebelum ni, kita ada power bank. So power bank kebanyakan dia akan bagi kita wire-wire yang pendek. Sebab fungsi power bank adalah digunakan waktu kritikal, yang mana awak punya handphone tu tadi dah habis bateri. Jadi
Power bank tu pun dia bukan direct, dia bukan macam dekat rumah, dia tak akan habis pun tenaga elektrik dia tu. So that kita charge, arus voltan dalam tu, bateri kuasa dalam tu akan habis juga bila kita gunakan. That's why dia akan jimatkan lah. Dia bagi wire pendek-pendek. Kalau bagi wire panjang-panjang, bermaksud dekat situ pun dah banyak rintangan dan akan rugikan kita juga. Okey. So arus elektrik diukur dengan apa? Ni voltan diukur dengan apa? Ni tenanglah. So tak ada apa-apa sangat. Next. Okey. Kita pergi kepada hubungan antara rintangan dengan arus elektrik. So inilah yang kita gunakan dalam hukum Ohm. Okey. Dalam hukum Ohm kita, iaitu V equal to IR dengan V adalah okey. V equal to IR. So, kita dah sampai dekat sini dah. Okey, iaitu hukum Ohm tu tadi. Okey, hukum Ohm itu tadi yang mana kita bagi tahu, walaupun hukum Ohm dia nyatakan macam ni, tapi kebiasaan je saya minta awak untuk buat macam ni. Okey, bagi siapa yang tak biasa, awak boleh buat macam ni. Ni siapa yang duduk bersebelahan? I dengan R duduk bersebelahan. So that dia macam tu. And then V kat sini. Sebab bila dalam soalan calculation, dia minta awak cari nilai arus. Arus tu I lah. Okay. Bila dia nak suruh kita cari, apa yang kita buat senang je. Awak gunakan jari awak, tutup I ni tadi. Okay. Tutup dia. So that macam tak nampak lah. Sebab kita nak cari kan. Kan kita tutup guna jari. Mana I tak nampak. Maksud dia kita kena cari. So formula terus jadi V bahagi R. Okay. Dia akan bagi nilai voltan. Dia akan bagi nilai rintangan. So that tu apply saja. Masuk calculator, tekan. Okay. Dapat nilai dia. Teruslah. Okay. Nanti terus tulis jawapan. Asalkan ada unit, iaitu mesti ampere. Sebab arus mesti unit dia dalam ampere. Okay. So lebih kurang macam tu lah. And then kalau kita tengok hubungan dia yang lain. Okay. Hubungan dia yang lain. Kalau katakan kalau katakan kita fixkan dia punya rintangan. Rintangan ni tak berubah. Rintangan tak berubah. Dia mesti kekal. Kalau nilai dia 2 je, dia tak boleh berubah. Apa jadi kalau kita tinggikan arus? Bila kita tinggikan arus, voltan juga akan naik jadi tinggi. Begitu juga sebaliknya. Kalau arus yang kita kekalkan, arus ini tadi kita kekalkan, and then kita ada voltan, kita ada rintangan. Kalau kita rendahkan nilai rintangan, apa yang jadi pada voltan? Voltan juga akan makin rendah. Sebab kan ni ada sama dengan arus kita kekalkan tadi, tak boleh berubah. Kalau nilai dia 3 lah. Ini kan sama dengan, jadi bila kita rendahkan dekat sini, sini pun akan turun sama. Ataupun kalau kita turunkan voltan, rintangan pun akan turun jugalah. Tetapi kalau kita fixkan ni, and then kita ada arus dan juga rintangan. Apa yang terjadi? Hubungan ni kita tengok hubungan. Apakah hubungan antara arus dengan rintangan? Bila kita tengok hubungan antara dua ni, bermaksud yang ni kita fixkan. Kita tak boleh ubah dia. Jadi, sebab dia duduk bersebelahan, nilai dia nak kekal lah. Katakan macam surface 10 lah. Surface 10. Surface 10 ni kekal lah, 10 kat sini. Ni awak boleh check matematik sekolah rendah awak. 10 adalah 1 darab 10 ataupun 2 darab 5. So, kita tengok dekat situ. Ni katakan ni arus tadilah. Daripada 1 ke 2 bermaksud kita tinggikan arus, apakah yang berlaku kepada rintangan? Daripada 10 dia akan turun. Jadi hubungan antara arus dengan rintangan adalah dia perkara songsang. Kalau arus kita tingkatkan, rintangan akan rendah. Ataupun rintangan kita rendahkan, arus akan meningkat. Macam itulah. Itu adalah hubungan antara kedua-duanya. So far clear tak? Kita relax-relax je. Kita discuss mula je. Sebab topik 7 ni dia panjang sangat. Clear
Alright, bagus. Okay. Nanti make sure awak siapkan buku Sense Process Skill ni Okay, ni tadi yang kita bagi tahu lah. Okay. Makin pendek dawai, okay, semakin cerah mentol. Kenapa semakin cerah mentol? Sebab dawai pendek ni bermaksud rintangan adalah rendah. Okay. Jadi bila rintangan rendah, kita tengok dekat sini, dia kata semakin tinggi bacaan emitter. Bermaksud arus pun akan jadi makin tinggi. Okay. Sebab rintangan kita rendahkan, arus makin tinggi. That's why lah mentol tu nampak lagi cerah ataupun emitter tu tadi akan jadi makin tinggi. Tadi kita dah buktikan daripada main-main formula tu saja. Okay. So hubungan ataupun calculation tu kita gunakan ni, hukum Ohm. Okay. So yang dimanipulasi, itu pun saya dah tunjukkan pada awak. Okay, awal-awal dulu bagaimana kita nak menjawab soalan ni tadi. Okay. So kita akan start dengan pemboleh ubah dulu. Kita ada pemboleh ubah dimanipulasi dan juga bergerak balas. And then untuk hipotesis, kita akan cerita semakin dimanipulasi. Okay, semakin dimanipulasi. Straight kita tengok semakin pendek dawai. Okay, and then semakin bergerak balas pula. Okay, bergerak balas dekat sini dia kata apa? Kecerahan mentol, ataupun brightness of bulb tu tadi, ataupun bacaan emitter. Awak boleh pilih salah satu lah. Jangan salin dua-dua. Okay, kalau awak nak gunakan mentol, awak kata semakin pendek dawai, semakin cerah mentol. Ataupun awak gunakan semakin pendek dawai, semakin tinggi bacaan emitter. Tak payah tulis semakin cerah atau apa semua. Ni mengarut nanti menyusahkan kita. Okay, dimalakan alamak. Dimalakan adalah satu benda yang kita boleh ukur tapi kita tak ubah dia. Okay? Janganlah awak gunakan dimalakan tu tadi apa dia saya tak ada idea lah dekat sini. Tapi ni voltan ni lah. Okay? Voltan ataupun dekat sini panjang dawai dimanipulasi. Okay. So voltan adalah antara yang terlibat jugalah sebenarnya sebab V equal to IR. Tadi arus dah ada, rintangan dah ada, so that ini kita malahkan lah. So nilai voltan lah. Ni. Okay, sel kering. What's a battery boleh juga. Okay. So ni tak ada apa-apa sangat. Okay. Dan kalau kita gunakan pendek, apa yang kita dapat? Nilai dia besar. Kalau kita gunakan yang panjang, okay. So ini semua adalah rintangan Panjang ni adalah R. Okay. Yang bacaan emitter ni tadi sebenarnya adalah arus. Itu I. Okay. So kita tengok rintangan makin meningkat, arus makin berkurang. Itu yang penting. Jadi arus tadi kita boleh tengok dengan kecerahan dia saja. So kalau dia bacaan emitter tinggi maksud cerah lah. Bacaan emitter rendah dia jadi malam. Next. Okay. Ni tak ada apa-apa sangat. Okay. Tadilah nilai dia awak gantikan saja. Okay. Sebab kita dah bagi tahu yang bawah ini mesti X, ini mesti Y. So that yang X ini adalah yang dimanipulasi, yang ni yang Y adalah bergerak balas. That's why bacaan emitter adalah yang bergerak balas. Okay. Panjang dawai adalah yang dimanipulasi. So ni nanti akan memudahkan awak lah untuk paper 3, untuk form 4 dan juga form 5. Okay, form 3 tak banyak sangat lah. Okay, ni nanti boleh pause kalau tak dapat nak salin dalam question. Yes, saya PT3 sign. Kita satu kertas saja. Tapi kita gabungkan semua dalam satu kertas. Faham? Okay, kita ada section A, section B. Macam tu lah. Okay, awak tak ada kertas 3 pun. Yang ada banyak kertas tu tadi form 4, form 5. Okay. Tidak, jangan risau. Okay, boleh Okay. Kemudian, alright, okay. Tandakan right bagi faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan dalam 1 liter. Jadi, kita ada panjang konduktor, okay, jenis konduktor yang digunakan,
diameter ataupun ketebalan konduktor. Luas permukaan tu tak penting lah. Okay. Kenapa diameter tu tadi? Diameter ni macam contoh je macam saya bagi tahu berkaitan dengan highway lah Okay. Jalan sempit dengan jalan yang besar. Okay. Yang mana yang mudah lalu? Jalan sempit ataupun jalan besar? Ikut logik akal kita, mana yang lagi mudah lalu? Jalan besar lagi mudah. Okay. So, bila jalan besar lagi mudah, bermaksud rintangan dia adalah rendah. Yang jalan sempit ni tadi, rintangan dia adalah tinggi. So, that's why kita bagi tahu diameter ataupun ketebalan konduktor tu tadi. Okay. Untuk pakai satu peralatan, okay, appliance lah, elektrik yang katakan awak nak pasangkan aircon dan sebagainya. So, make sure awak cari dawai yang tebal, yang besar-besar. Okay. Kalau awak guna sekadar lampu T5, lampu T5 tu tadi yang jenis LED yang dia cerah tapi dia tak gunakan banyak tenaga. Tu tak apalah, gunakan wire yang halus. Wire yang halus biasa pun okey dah. Okay, yang warna putih yang halus itu nampak macam Chinonet itu tu boleh dah. Okay, tapi aircon awak kena cari RGW yang besar sikit lah. Okay. Apa dia, nanti pergi dekat kedai hardware tanyalah, saya nak yang besar punya. Dia ada banyak jenis dawai tu tadi tapi make sure jugalah wire yang awak pilih mestilah yang ada sirim. Okay. Jadi faktor-faktor mengakhiri rintangan, semakin panjang konduktor semakin tinggi rintangan. Ni benda tadi kita dah discuss. So apa-apa hal boleh pause. Okay. Dan bahagian kesimpulan, sebab tadi kita dah ada hipotesis dan juga kita akan tengok pada bahagian kesimpulan. Okay. Hipotesis biasanya akan diterima and then awak salin semula apa yang ada pada hipotesis tu tadi. And then dah complete awak punya jawapan tu. Okay. Ini hubungan voltan dengan arus elektrik pun saya takkan sentuh secara mendalam. Okay. Sebab kita dah discuss sebelum ni. Okay. Ni nanti awak boleh pause. Tapi still lagi sama sebab kita gunakan V equal to IR. Okay. Tadi pun saya dah tunjukkan Okay. Ni nanti awak boleh pause lah semuanya. Boleh tengok jawapan dia. Okay. Yang ni setiap daripada data yang dibagi dalam table tu tadi, kita mesti buat nilai X. Dah dapat semua yang macam X macam ni, you crosskan and then ambil satu pembaris. Okay. Make sure awak dapatkan satu baseline lah. Dan kalau dia nak minta dia punya apa tu, awak belajar dalam matematik lah. Okay. Kecurunan. Okay. Dalam matematik awak dapat kecurunan. Okay. Gradient sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Ini dah belajar dalam matematik nanti. Okay. Nanti awak akan apply. That's why dia ada dia sebenarnya ini kita letak sebagai macam dotted line lah boleh kira dia punya kecurunan. Kecurunan tu mewakili apa? So, semua nanti awak akan belajar. Okay. So that berdasarkan hukum Ohm, kecurunan graf adalah perintangan. Okay. Perintangan litar. Okay. So ni tadi pun dah ditunjukkan. Awak boleh pilih mana-mana titik. Okay. Boleh pilih mana-mana titik. That's why kita gunakan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 tu tadi. Okay. So that ini adalah kecurunan graf adalah rintangan. And then hitung nilai, awak dapat dia punya magnitude. Okay. Tapi unit mestilah dalam ohm. Okay. Unit mesti dalam ohm. Tadi kita kata voltan mesti dalam V. Kalau arus, okay, walaupun formula V equal to IR, okay, unit lain. Okay. Ni formula ataupun simbol dia. Unit voltan V juga. Untuk arus ampere. Untuk perintang ataupun rintangan kita gunakan ohm. Alright. So bawah ni adalah unit. Dia beza dengan simbol yang kita gunakan dalam formula. Okay. So apakah hipotesis diterima? Macam biasa, level awak memang hipotesis semua diterima saja. Okay. Ni pun kita dah buktikan daripada saya tunjukkan dalam dah hilang dah. So yang saya tunjukkan dekat situ tadi lah. Okay. Hukum Ohm dan simbol komponen elektrik. Ada apa-apa yang tanya ke?
Ada sesiapa tanya apa-apa ke? Saya ada bunyi tadi. Okay, kalau tak ada, kita teruskan. Okay, alright. Okay, so that ni nanti awak apply formula ni saja. Ni hukum Ohm dinyatakan macam ni. Tapi tadi saya beritahu V equal to IR sama jugalah. Okay, gunakan segitiga tu. And then awak tutup lah mana yang dia suruh cari. Okay, berapakah nilai rintangan? Nilai rintangan bermaksud nanti awak ada R dekat sini. Okay, ini I, ini V. So that awak tutup R tu. Okay, barulah dia jadi R sama dengan V per I. So that ni boleh apply kat situ. Okay. Jika bacaan mental, berapakah bacaan emitter? Bila bacaan emitter bermaksud dia nak arus. Okay, that's why saya kata mesti tahu juga alat pengukuran. Sebab kadang-kadang dalam soalan dia tak kata arus, tak ada apa semua. Dia gunakan alat pengukuran pula. Bila alat pengukuran, emitter, bermaksud dia nak tanya apakah I. So then apply lah formula ni tadi. Okay. Ataupun awak tutup ini. I ni. So that V per R. Okay. So, jadi V per R. Itu semua masukkan, tekan calculator and then adanya unit. Tak ada unit, maksud dia rugi markah awak dekat situ. Okay. Ni dah belajar dalam RBT. So, that tak ada masalah saya rasa. Okay. Simbol-simbol ni adalah penting. Tengok betul-betul itulah. Alright, next. Okay, nak cepat ni. Okay. Ini adalah yang antara yang paling susah. Okay, sebab kita tengok litar bersiri dan juga litar selari. Tapi konsep yang saya minta awak pegang hanyalah hafal satu saja, bersiri. Okay, bermaksud bersiri. Kita ada V, kita ada I dan kita ada R. Okay. So V dia yang kita tambahkan. Tambah V2. Kalau ada 3, tambahlah V3. Level awak, kebiasaan dia akan gunakan 2 saja. So that bila bersiri, V dah tambah, I dia mesti sama. Dekat mana-mana, I dia mesti sama. Okay, I3. Rintangan tambah juga macam biasa. R1 tambah R2 tambah R3. Okay. So that ini adalah nilai keseluruhan dalam litar lah. So that arus mana-mana dalam litar mesti sama nilai dia. Okay. Boltan adalah berbeza lah. Dia bergantung pada tempat yang dia lalu tu. Okay. Nanti awak tengok. Awak try satu persatu lah. Hari tu pun kita dah try. Okay. Cuma ni kita tengok apakah keburukan dia. Okay. Kalau satu mentol terbakar untuk litar bersiri. Okay. Yang lain pun bermaksud dia tak akan menyala. Okay. Kalau ditanggalkan. Sebab kita kata litar dia tadi dia tak bersambung lah. Okay. Litar tak lengkap. Alright. Okay. Kelebihan dan kekurangan. Ini penting. Okay. Alright. So saya buy time je ni. Untuk awak boleh pause dan awak boleh salin. Okay. So ni dia punya aplikasi. Okay. Ini bukan macam tadi. Okay. Ini dia nak awak aplikasi cara nak kira rintangan pula. So that mestilah tambahkanlah sebab ini. Okay. First awak kena tahu apakah dia litar selari, apakah dia litar bersiri. So untuk yang ni awak tengok dia bersebelahan. Okay. Ini bersebelahan. So that katakan ni episod 1. Dia kita bagi tahu sebagai bersiri lah. Okay. So dah dapat nilai ni. Okay. Akhirnya dapat nilai ni. Sebab yang first awak kena kira jumlah rintangan terlebih dahulu. Lepas dah kira jumlah rintangan, barulah awak gunakan jumlah rintangan itu tadi. Dan awak boleh apply hukum yang biasa. Yang macam ni. And then awak susun semula lah apa yang berlaku. Okay. Right. So then kita give a next. So sebagai kesimpulan ni tadi. Yang awal tadi. Dan saya minta awak hanya hafalkan yang ni sahaja. Untuk bersiri. Bersiri yang mesti boltan dia tambah. Okay. Sebab selari dia akan jadi berbeza. Ni selari kan. Dia jadi berbeza. Apa yang berbeza dia? So that kita conteng dekat sini dulu. Okay.
Yang ni tadi untuk bersiri. Yang warna merah ni untuk selari. So, kalau V dia macam mana? V dia kita samakan dia. Okay. V sama V1 sama dengan V2. Okay. Bila V tu tadi dah sama, arus dia tadi akan terbalik dengan dia. Iaitu arus pula mesti tambah. Okay. Tambah I2. Okay. And then, kerana litar selari ni tadi, dia ada atas dan juga bawah. Okay. Track yang berbeza, atas dan juga bawah. Okay. Kat atas tadi semua kita dah tengok. Okay. Bersiri dan juga selari. Okay. Macam ni lah. Okay. So, dia ada atas, dia ada bawah. That's why untuk rintangan dia, kita gunakan macam tu juga. Okay. Tapi nilai rintangan mesti tambah lah. Okay. 1/R1 tambah 1/R2. Tapi jangan tinggalkan macam ni saja. Sebab last kali nanti awak dah tambahkan semua tu, awak dapat 1/R nilai dia, katakan ni 1/2, 1/3, 1/3. So that awak akan dapat 1/R sama dengan 2/3. Sebab 1/3 tambah 1/3, awak tambahkan atas lah, bawah denominator dah sama. So that dapat 2/3. Nak dapatkan nilai R ni tadi, awak naikkan dia naik atas. So ni pun kena terbalikkan. Okay. So nanti 3/2 dapat 1.5 lah. Okay. Unit adalah ohm. Tu contoh dia. Okay. Saya nak awak tahu perbezaan ni. Cuma yang ni adalah untuk selari, yang ni warna hijau adalah untuk bersiri. So saya minta awak hafalkan bersiri ini satu sahaja. Tak payah nak hafal jadual yang panjang-panjang macam ni, membazir masa. Okay. Cumanya awak kena tahu selari tu ada atas bawah. Litar je berbeza lah, litar berbeza. Okay. Bila awak dah hafalkan yang ni, okay, yang lain awak boleh adjust. Sebab yang arus dia akan jadi terbalik. Ni tadi tambah, ni sama. Okay. Tapi untuk rintangan semua tambah sajalah. Okay. Bila ni tadi dah tambah untuk bersiri, yang selari dia akan sama pula. Okay. So that dia akan berlawan. Bila ni dah berlawan, V dia dah sama, arus dia pula yang kita tambahkan. Okey. Kita tengok yang ni tadi. Okey. So dia dah bagi nilai bacaan. Okey. Okey. So kalau kita tanggalkan satu mental, tak ada masalah lah. Masih menyala. So ini adalah antara kelebihan kalau kita gunakan litar selari. So hubungan tu tadi pun kita dah tengok, kita dah buktikan. Okey. Kelebihan dan juga kekurangan ni tadi. So ini awak baca seimbas lalu sahaja. Okay. And then, okay, dekat sini dia minta untuk kira nilai voltan. Tapi sebelum kira nilai voltan, awak kena kira jumlah ni tadi. Okay, itu dia dah bagi nilai dekat sini. Okay, ni maklumat dia bagi 2 ohm. 2 ohm dekat situ, 2 ohm dekat bawah. Okay. Kemudian ada apa-apa lagi maklumat yang dia bagi? Okay, tak ada. So penyelesaian dia, okay, maklumat yang lain dia bagi 1 ampere dan 1 ampere. So kita tahulah arus mesti tambahkan. So that awak dapat 2 ampere. Kemudian untuk nilai perintang tu tadi, awak dapat 1/R, 1/R, 1/2 tambah 1/2 sama dengan 1. Okay. Kalau 1 bermaksud 1/1 lah. Okay. So that 1/R. Okay, kalau awak terbalikkan R tu naik atas, okay, 1 dengan 1 buat turun ni, tetap juga dapat nilai 1. So, dia tak ada masalah lah dekat situ. Okay. R dia sama dengan 1. Sebab last sekali dia minta awak cari nilai voltan. Tu yang akhirnya, bila awak dah dapat R sama dengan 1 ohm, I sama dengan 2A, kita apply formula ni saja. Okay. Masukkan nilai I iaitu 2. Masukkan nilai R iaitu 1. So that 2 darab 1 dapatlah 2 volt. Alright. Samalah. Nanti awak tengok. Okay. Dan ni tadi kita dah buktikan. Saya tak ada masalah. Okay. Terpulang pada awak nak hafal yang selari saja ataupun bersiri saja. Tapi biasanya saya suruh yang bersiri sajalah. Sebab dalam buku dia start dengan bersiri.
Alright, untuk kemagnetan. Okay. Kemagnetan adalah yang last sekali. Okay. Dan juga yang agak complicated hari itu sebab kita gabungkan dengan elektromagnet. Okay. Kita ada berapa? Kita ada lebih kurang 15 minit lagi. Sempat habis ni. Okay. Sebab ni adalah ulang kaji sahaja. So, saya minta untuk tengok betul-betul. Kita ada sebut besi. Okay. Kita ada sebut besi. So that awak ada satu magnet, awak taburkan saja. So awak akan nampak bahawa sebut besi tu tadi, dalam buku teks awak dia ada gambar rajah je lah. Okay. So yang paling penting adalah awak kena tahu utara mesti apa hari tu. Saya bagi tahu. Utara dan selatan. Dia ada keluar dan masuk. Simbol ni tadi, anak panah. Yes, utara keluar. Anak panah utara mesti keluar. Anak panah selatan mesti masuk. Okay. Walaupun dalam apa tu, kalau dalam makmal, okay, dia nampak dotted-dotted tu saja, dia akan bersusun macam tu. Tapi sebenarnya awak kena tahu bahawa walaupun dia dotted yang gambar rajah sebut yang tak nampak apa-apa tu sekejap. Tunjukkan dekat sini lah. Okay. Iron filling with magnet. Alright. Okay. So kita nampak macam ni saja. Okay. Kita nampak macam ni saja. Ataupun saya gunakan yang ni tadilah. Ni lagi short. Okay. Kita nampak macam ni saja. Okay. Tetapi warna merah utara warna biru adalah selatan. Utara kena keluar, selatan mesti masuk. Copy image, boleh ke copy image? Okay, tak apa, saya print screen sekejap. Oops. Okay, saya print screen. And then saya nak letakkan di sini untuk saya crop. Okay, kemudian saya boleh pindahkan ke dalam saya punya whiteboard. Mana whiteboard saya? Okay, ni whiteboard saya. Okay, yang tu. Cantik. Okay, kemudian saya nak gunakan warna hitam pun tak apalah. Okay. So, bila kita dah ada yang tu, okay. Sebab, kenapa tak boleh ni? Okay. Sebab yang sini adalah utara, merah, selatan situ. Jadi utara kena keluar. Okay, selatan mesti masuk. And then dekat situ, dia akan buat pusingan semula ke arah sini, alamak Okay. So kalau macam tu, ke sana lah. Ni ke sini. Ini turun, masuk semula ke selatan. Okay. So that yang ni keluar, dia patah balik dan masuk semula ke selatan. Jadi kalau kita ada kompas, letakkan di tempat yang berbeza. Okay. Dia akan tanya anak panah arah kompas itu tadi. So, kompas dekat sini macam tu. Yang ni keluar. Yang ni macam ni. Ikut anak panah yang ni Ikut anak panah yang tu saja. Okay. Ini ke bawah macam tu. Okay. Ini ke atas sebab dia nak pusing balik. Nak U-turn balik. So, selatan masuk ke situ. Okay. Okay. So that kita dah buktikan lah. Ini tadi. Okay. Ni utara mesti keluar. Okay. Selatan mesti masuk. Yang ni jarang lah. Tak ada apalah. Sebab kita aplikasi kita banyak gunakan magnet kekal yang gambar A, B dan juga D. Tapi D ni pun kita tak berapa pakai sangat. Okay. Untuk level awak kita banyak gunakan A dan juga B sahaja. Okay. So ni nanti boleh pause lah. Okay. Untuk tengok jawapan dia. Okay. Tapi arah ni tadi adalah mesti daripada utara ke selatan. Bermaksud utara dia baru start untuk keluar dekat situ and then dia akan masuk ke selatan. Okay. So ciri-ciri dia ni pun tak berapa popular juga.
Sebab kita akan lebihkan prinsip magnet dalam elektromagnet tu nanti. Okay. Nombor 5, nombor 6 ni semua tak ada apa-apa sangat. Okay. Nanti boleh pausekan. So, ini adalah dia punya aplikasi. Kalau sesat dalam hutan, make sure ada kompas. Sebab dalam kerak bumi kita ada ni, kita ada magnet tu tadi dalam kerak bumi. So that awak boleh gunakan air dan juga jarum pun awak boleh tunjuk arah juga. Ataupun lagi senang, wajib masuk hutan buat kompas. Tapi kena pandai baca ni lah, baca maps lah. Okay. Dalam hutan tak ada ni tak ada line. Tu hati-hati. Okay, keelektromagnetan. Okay, keelektromagnetan. Prinsip dia sama macam tadi. Cumanya yang ni awak kena gunakan arus pula. Okay, kita gunakan arus. So that saya bagi tahu hari tu, arus. Kalau naik ke atas, kita guna hukum apa hari tu? Respon. Okay, kalau arus naik ke atas, okay, and then awak nak lukis medan magnet ini, okay, kita gunakan teknik apa hari tu? Tangan di mana? Genggam tangan kanan. Okay, kalau ni yang arah atas ni arah atas. So that kalau tangan kita arah atas ni apa dia? Apa bahagian tangan kita? Positif. Awak genggam tangan kanan. Okay. Genggam saja ke? Yang arah atas tu arah apa tu? Kalau tangan awak. Tak faham soalan? Kan awak kata kita gunakan hukum genggam tangan kanan. Okay. Yang ini kita ada yang membulat ini. Dan juga kita ada yang ke arah atas ni. Okay. So that jari yang mana yang membulat tu? Jari yang mana yang arah atas? So that yang arah atas adalah ibu jari. Okay. So that arus yang kalau digunakan straight wire, okay, ibu jari yang menunjukkan arah arus. Yang jari-jari lain ditunjukkan oleh medan magnet. That's why ni bila kita tangan kanan kita, okay, ibu jari tunjuk ke bawah, okay, and then awak punya yang lain jari tu dia akan pusing ke sini. So that kita boleh buktikan lah. Ni pun kita nampak juga So sama jugalah yang tu. Okay. Yang confuse dia kalau digunakan yang B ni tadi. Okay. Masih lagi gunakan teknik yang sama. Cuma arah arus naik ke atas. So yang ni arah naik atas. So that dia pusing. Dia pusing macam ni lah. So yang ni arah arus turun ke bawah. Okay. Ni skema jawapan betul. Okay. So dia pusing arah sini. So tak ada masalah lah yang tu. Okay, yang saya takut hari tu saya bagi tahu berkaitan dengan solenoid. So ni bila solenoid, okay, hati-hati. Sebabnya yang arah atas itu tadi akan jadi jari lain awak. Okay, arus itu tadi ni ke arah atas. Okay, so that awak tengok. Dia kan ada banyak ni kan. So that bila dia banyak-banyak maksud itu adalah jari yang lain. So gunakan genggam tangan kanan tapi awak tunjuk macam stop. Bila yang stop tu naik ke atas, okay, ibu jari awak akan tunjukkan arah sini. So that ibu jari ni tadi tunjuk arah situ. Itu seolah-olah macam seolah-olah satu magnet. So that dia keluar kat situ. Bila keluar adalah utara. And then yang sini confirm akan jadi yang bertentangan iaitu selatan. That's why yang sini akan masuk pula. Okay. Solenoid hari tu yang paling susah. Okay. Dan ni nanti awak boleh ni lah. Boleh pause dan juga isi maklumat ni. Okay. Sebab kita kata kita hanya buat revision saja. Okay. Ni yang penting. Okay. Keluar adalah utara. Masuk adalah selatan. Dengan syarat ni jari awak ni tadi tunjukkan ke arah macam tu. Okay. Ni cuma tangan dia terbalik lah. Okay. Saya lagi suka kalau awak tunjukkan stop daripada macam ni. Okay. Jari awak. Okay. Sekejap. Saya lukis sekejap.
Okay, kita tunjuk macam stop dululah. Okay. Apa buruk sangat ni. Okay. So that first kita tunjukkan macam stop tu tadi. Lukisan saya teruk Okay. So that yang ni ibu jari. Okay. Ibu jari. So jari yang lain tunjukkan ke arah macam tu. Ni tangan cacat ni. Okay. Dan tandakanlah aplikasi. Kita gunakan kren, loceng elektrik, kad kredit dan juga sekarang kita ada gunakan bullet train pun benda yang sama juga. Okay. So sebagai kesimpulan, medan magnet terhasil apabila dikelilingi konduktor yang membawa arus elektrik. Okay. And then praktis pengukuhan. Okay. Benda yang sama. Ni kita tengok balik cas tu lah. Okay. Beza cas dan juga yang sama cas. So kalau yang sini dia tertarik bermaksud dia beza cas. Kalau menolak bermaksud sama cas. That's why dekat sini kita bagi tahu negatif, negatif, positif. L dan M mesti beza cas. Okay, negatif dan positif. Okay. Yang sini menunjukkan satu litar elektrik yang lengkap. Berapa jumlah rintangan bagi elektrik tu? Okay. Yang ni bersiri, jadi 3 tambah 2, 5. Senang. Okay. 3 tambah 2, 5. Easy. Okay. Berapa voltan digunakan oleh perintang 2 ohm jika arus 0.5 mengalir melaluinya? Okay. Berapa voltan digunakan oleh perintang 2 ohm? Okay. So, gunakanlah formula yang ni. Okay. Jadi, dia dah bagi nilai rintangan dan juga nilai arus. So, masukkan saja dalam ni nanti, awak akan dapat. Okay, 0.5 darab 2, dapat 1.0. Okay, rajah 3 menunjukkan 1 litar elektrik. Okay. And then, soalan dia, antara berikut, manakah menggunakan elektromagnet seperti paku besi? So, tengok, mesti ada arus yang dibekalkan dan juga ada lilitan dawai dekat situ. Jadi, dekat sini, kita boleh bagi tahu loceng elektrik, aplikasi dia. Okay. And then, jarum jarum dan kompas. Okay. Television tak pakai, kursi plastik pun tak pakai. Jarum kompas pun kita boleh gunakan prinsip yang sama juga. Okay. Bulat jawapan yang betul tentang cara susun. Betul tentang litar bersiri. Okay. So that litar bersiri of course lah. Cara susunan bersiri. Dan juga bilangan lintasan arus adalah 1. Iaitu arus sama. Ni tadi. Okay. Soalan boleh jadi macam ni. That's why bila ada saja awak kena tahu dulu bersiri. And then awak terus buat jadual yang awak dah hafal tadi tu. Okay. Saya kata hafalkan yang bersiri saja dulu. V tambah V. Okay. Yang ni selari. Dia akan lawan untuk V dia. I pun akan lawan yang V tu tadi. Okay. Ni semua dia main lawan-lawan dia. Okay. So soalan boleh jadi macam ni. Cara dia ni lah. Arus mesti sama. That's why satu sajalah. Okay. Lengkapkan ruang di bawah hubungan antara arus dan voltan dalam litar selari. Ni selari pula. So that's why tadi awak dah conten. Awak boleh jawab yang ni. Tak payah bagi masa. Okay. Terus dapat yang ni. Terus dapat yang ni. Okay. And then section C. Okay. Menunjukkan satu litar. Ni. Lukis simbol emitter. Ni simbol ni lah. Okay, dia dekat buku awak dia kosongkan. So that lukislah simbol emitter. And then ada switch. And then voltmeter kita mesti pasang secara selari. Emitter mesti bersiri. Voltmeter mesti pasang secara selari. Okay. So penerangan arus mengalir di semua kedudukan pada litar adalah sama. Okay. And then, nyatakan apa yang berlaku jika satu mentor dalam elektrik itu terbakar. Kerana ini adalah litar bersiri. Okay. Bersiri. Satu terbakar, maksud lagi satu pun tak boleh pakai. Dia seolah-olah tak ada. That's why kita kena check tu lama. Okay. Jadi, dia tak menyala. Ataupun kalau dekat situ dia pasangkan emitter. Emitter pun macam tak ada arus yang mengalir lah. Okay. Tanda karat dalam petak untuk menunjukkan objek menghasilkan arus elektrik. Yang menghasilkan arus elektrik, of course, yang ni sel kering akan menghasilkan, dia ada bateri ataupun dynamo. Dynamo kita gunakan kaedah yang berbeza lah. Okay, kita guna kaedah aruhan. Okay, nanti awak tengok semula aruhan tu apa.
Okay. Plastik tak ada lah. Ni elektrostatik. Okay. Ni elektrostatik. Dia tak hasilkan current pun. Okay. Kecuali current elektron tu tadi bergerak, barulah ada arus. Okay. Jika arus 1.5 ampere mengalir melalui litar setiap mentor punya rintangan 1 ohm. Okay. Hitung voltan dibekalkan oleh sel-sel kering. Guna rumus berikut dalam perhitungan anda. So, ni dia tak bagi tahu litar apa. So, terus apply sahaja. Okay. Sebab dia tak bagi tahu. Okay. Punya rintangan 1 ohm. Mungkin yang ni masih lagi litar yang samalah. So, ni bersiri. Okay. Jadi, ni kita anggap bersiri juga. Okay. Kalau selari je jadi 1 per R, 1 per R. Sekarang ni sebab soalan adalah bersiri. So that awak terus tambahkan saja. And then apply V equal to IR dan awak tutup mana yang kita nak cari tu tadi. Okay, that's it. Itu saja. Okay, and kita dah habis dah bab ni. Nanti next kita masuk pada bab yang ke-8. Kalau ada apa-apa masalah awak boleh tanya. So far ada apa-apa tak? Okay. So ini saja konsep kita hari ni. Ya saya. Aha. Okay. Masuk sampai bab berapa?